Hadirin dan hadirat sekalian, majlis mengalu-alukan ketibaan tetamu khas kita, Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid, diiringi Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa Malaysia IAIS, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Muhammad Adil dan para pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri untuk sama-sama membacakan Asmaul Husna dan lagu Universiti Malaya. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua.
Siti kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia berilmu berbudaya. Hadirin dipersilakan duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin abdillahi imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah wa ba'd. Yang dimuliakan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid, yang dihormati Profesor Madya Dr. Abdul Karim Ali, Timbalan Pengarah Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Moderator Syarahan Pengajian Syariah kali kelima, Ketua-Ketua Jabatan, Div-Div Jemputan, para pensyarah, para pelajar, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana Pengajian Syariah kali kelima. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, majlis dengan ini mempersilakan Yang Mulia Datuk dan moderator untuk mengambil tempat di atas pentas. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, tajuk syarahan pengajian syariah kali kelima ini adalah Maqasidus Syariah sebagai satu pendekatan dalam memahami dan merealisasi hukum Islam. Baiklah, secara ringkasnya, perbincangan di bawah tajuk ini akan bermula dengan soratan ringkas tentang metodologi yang berbeza di antara para fuqaha dan sejak zaman Rasulullah SAW sehingga ke hari ini, dan fokus akan diberikan kepada dua aliran iaitu Syakri dan Maqasidi. Kemudian akan beralih kepada latar belakang pertumbuhan dan perkembangan idea tentang maqasid syariah itu sendiri sejak zaman awal Islam lagi sampailah kepada kemuncaknya seperti mana yang terdapat dalam kitab karangan Asy-Syatibi iaitu Al-Muwafaqat. Selanjutnya, kepada perkembangan semasa tentang idea tersebut termasuk usaha-usaha kerajaan Malaysia menggunakan pendekatan tersebut sebagai asas kepada pelaksanaan ajaran Islam di negara ini. Antara persoalan yang akan ditimbulkan ialah sejauh mana fiqh maqasidi atau pemahaman hukum Islam berasaskan pendekatan maqasid syariah boleh memainkan peranan penting dalam melakukan pembaharuan fiqh dan merealisasikannya di peringkat Nusantara ini, serta bagaimana ia boleh dibezakan secara jelas dengan apa yang dikenali sebagai Islam liberal. Baiklah, sedikit pantun. Hati-hatilah belayar malam, arus deras karamnya tajam. Cari-carilah mu'alim yang faham supaya kapal tidaklah karam. Keris kecil menikam ular, keris besar menikam singa. Hari ini maqasid kita belajar, nanti tidaklah tertanya-tanya. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis menyerahkan kepada moderator kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa Malaysia, juga merangkap Presiden Persatuan Alumni Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Alim. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Pengisi Majlis Profesor Emeritus Datuk Paduka Datuk Mahmud Zuhdi, ayahanda. Perkataan ayahanda tu selalu saya ungkapkan di majlis resmi. Kalau tak majlis resmi tak ada, dia tak sebut ayahanda. Tapi majlis resmi saya kena sebut ayahanda. Adik-adik yang tak kenal, dia tak tahu apa ceritanya kenapa saya sebut ayahanda. Timbalan pengarah Prof. Madya Dr. Abdul Karim, sahabat saya. Mantan pengarah Prof. Madya Dr. Rozman, Prof. Kamil, Dr. Kamil Majid, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Hari ini saya mengucapkan terima kasih pada pihak APIUM yang menjemput saya untuk jadi moderator.
Dan sebetulnya saya mengikuti perkembangan syarahan Prof. Datuk Mahmud Zudi ini. Cuma saya tak sempat ada satu slot pada bulan yang lepas. Saya tertinggal sebab ada kekangan kerja. Dan itu pun disebabkan perubahan. Kalau ikut jadual asalnya, saya dapat ikut. Begitu juga untuk bulan ini pun perubahan patutnya pada minggu yang lalu. Jadi tajuk perbincangan pada syarahan kali ke-5 ini, Maqasid Asy-Syariah sebagai satu pendekatan dalam memahami dan merealisasikan hukum Islam. Saya ingat satu perbincangan yang amat relevan dalam suasana hiruk pikuk perkembangan yang ada pada hari ini. Saya bersama ayahanda dalam beberapa kali telah ditemukan dalam forum, dalam ruangan Assalamualaikum, bicara Al-Hijrah dan sebagainya. Dan dalam perkembangan yang terkini yang dibincangkan oleh Prof. Emeritus Mahmud Zudi tentang maqasid ini, yang saya sempat dengar ialah pada 2 minggu yang lalu berkenaan dengan implementasi hudud di Malaysia menurut perspektif maqasid. Jadi kalau saya bukan dalam bidang daripada Jabatan Fiqh Usul, sebab saya dulu banyak, walaupun zaman kami dulu tidak ada degree keluarkan syariah dan undang-undang, tapi pendekatan saya banyak pada undang-undang. Macam Dr. Karim, dia orang usul. Dia sekali dengan Datuk Mahmud Zudi, dia usul. Saya belajar tapi saya tidak berapa lebih mendalam lah. Tapi realitinya hari ini, ramai orang keliru dan ramai orang mengeluarkan hukum tanpa mengenali maksud itu sendiri. Dan dalam perbincangan realiti hari ini di Malaysia, banyak perbalahan di kalangan ulama adalah kerana kurangnya mereka memahami kehendak maksud ini. Dan ada orang yang tak setuju tentang maqasid syariah ni kerana dia kata ini lari daripada usul fiqh dan sebagainya, walaupun kalau kita tengok dari sudut realitinya dia berkait rapat dalam perbincangan itu, berkait rapat dengan usul fiqh. Jadi saya tak mau bincang, bukan saya nak bagi talk hari ini. Tapi itulah sedikit sebanyak saya ingat pentingnya subjek ini diterapkan dalam semua disiplin ilmu supaya kita dapat memahami kehendak dan realiti sebenar. Tanpa membuang masa, saya menjemput Prof. Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi untuk membincangkan maqasid asy-syariah sebagai satu pendekatan dalam memahami dan merealisasi hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Tuan Pengerusi, rakan-rakan saya, para pentadbir universiti, para glamorous orang yang saudara-saudara dan saudara saya sekalian. Hari ini tajuk perbincangan kita semakin intim, semakin panas. Kesian kepada orang yang berhalangan untuk datang pada hari ini, pergi jaga periksa dan sebagainya, dan kerana kita pun ubah. Yang perubahan dulu saya minta, perubahan yang kedua ni pihak pengurusan yang minta, kata sebab orang nak balik kampung dan sebagainya. Tapi orang tak hadir hari ini rugi, sebab perbincangan kita tertumpu kepada maqasid syariah yang sudah hampir digazetkan oleh kerajaan sebagai satu dasar pelaksanaan Islam dalam negara kita. Pelaksanaan Islam dalam negara ini bermula dengan Dr. Sharifah, penerapan nilai-nilai Islam, kemudian berkembang sampai kepada Islam hadari lah, wasatiyah lah. Tapi yang nampaknya lebih mantap ialah tentang maqasid, sebab ia mempunyai satu asas yang kukuh dalam perundangan Islam. Bukannya dicipta,
Kalau Islam hadari itu, wasatiyah itu sesuatu yang dicipta untuk dijadikan sebagai gimmick dalam pelaksanaan. Tetapi maqasidus syariah mempunyai satu teori yang mendalam sehingga kan dalam al-muwafaqat itu kita boleh tengok dia punya kemuncak pemikirannya. Dan saya punya syarahan tentang maqasidus syariah itu macam yang berbagai Dr. Azam kata yang akhir sekali tentang hudud di UKM tu kan. Tapi ada yang kemudian lagi. 2 hari lepas saya berbincang dengan orang-orang bahagian keuangan Islam di Islamic Banking, di Islamic Bank. Bank Islam dia pusat latihan dia. Jadi kita cuba bincangkan, saya minta kepada orang-orang perbankan Islam supaya cuba dengar idea-idea tentang maqasid syariah dalam Islamic finance supaya tidaklah kita semakin muda orang yang kita hantarkan kepada SC semakin ortodok dia punya pemikiran. Semakin ramai orang bekas akademi Islam duduk di situ, semakin ortodok dia punya pemikiran. Maknanya kita tidak terdedah dengan pemikiran yang sebenarnya dibina oleh akademi Islam. Kita keluar pada akademi Islam, kita sudah menjadi penghafal kepada fiqhul furu' dan kita menyebarkan fiqhul furu' iaitu idea-idea yang dicipta ratus tahun yang lalu untuk kita laksanakan sekarang ini. Ini yang berlaku kepada keuangan Islam. Sebab itu kita punya perkembangan keuangan Islam makin narrow, makin sempit. Dan saya rasa kosmetik yang dilakukan itu akan runtuh kalau kita tidak mengambil cepat tentang pengertian maqasid syariah. Maka begitu jugalah tentang hudud yang kalau kita nak perkenalkan, kalau setakat kita recycle pemikiran yang ada dalam kitab-kitab fiqh itu untuk kita laksanakan sekarang ini, maka kita akan berhadapan dengan kegagalan yang amat mengecewakan, memperdalam lubang tempat kita jatuh. Ini akan ada dalam siri-siri yang akan datang. Dalam siri yang akan datang, saya akan bercakap tentang pembinaan kurikulum akademik. Kemudian dalam pengajian syarah itu, kemudian Islamic Finance pun kita ada. Jadi ini satu pelengkapan yang bukan nak berkempen supaya datang ke sini ni. Kemudian saya nak mulakan syarahan pada hari ini dengan tajuk, kemudian maqasidus syariah sebagai pendekatan dalam menentukan hukum. Sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi, ada perbincangan dalam usul al-fiqh. Sama ada maqasidus syariah ini sebagai satu metod, satu manhaj dalam berijtihad ataupun satu pendekatan. Metod dengan pendekatan lain. Metod ini ia membicarakan tentang sumber, tentang analisis, tentang aplikasi. Itu metod. Kita bergantung kepada sumber apa, bagaimana kita analisis sumber itu dan bagaimana kita applykan sumber itu metod. Tapi pendekatan lain, pendekatan gaya. Bagaimana gaya kita dalam menentukan mana sumber yang lebih diutamakan dan mana yang perlu dikemudiankan. Apa gaya kita dalam mengambil kira tentang pemikiran-pemikiran yang dulu, sekarang dan bila-bila, dan apa gaya kita, semua gaya-gaya ini pendekatan, approach, method lain, approach lain, itu kena faham. Jadi oleh kerana itu, pertama yang sekali kita nak tegaskan, maqasidus syariah bukan sesuatu yang boleh menentukan ya atau tidak, tapi boleh menentukan bagaimana kita berurus dengan sesuatu, approach kita, bagaimana gaya kita. Itu yang, jadi kalau tidak ikut maqasidus syariah pun tidak berarti kita punya fatwa itu tak betul. Tetapi mungkin kita punya fatwa itu low class, tak begitu maju, tidak up to date. Itu yang kita sudah melakukan sesuatu yang betul tetapi tidak up to date.
tidak maju dan sebagainya. Kemudian antara objektif dan rupa bentuk. Secara umumnya, ada mikrofon lain kan? Secara umumnya, kedua-dua aspek berkenaan sangat penting. Objektif dan reka bentuk. Dalam bab ibadat misalnya, kita berhadapan dengan dua benda yang asas dalam ibadat, iaitu niat dan kaifiat. Niat itu ialah objektif dan kaifiat itu ialah rupa bentuk. Kalau niatnya betul, kaifiat tak betul, tak sah. Kalau kaifiat betul, niat tak betul, buat 4 rakaat waktu asar tapi niat zuhur, tak sah. Itu dalam ibadat. Kita tak nak bicara tentang ibadat. Sebab maqasidus syariah tidak berbicara dalam hal ibadat. Hal ibadat itu dikecualikan. Tetapi dalam bab-bab yang lain, ada sama ada kita ni orang yang mementingkan bentuk atau mementingkan objektif. Nak pakai, nak tutup aurat ke, nak cantik. Mana lebih baik itu? Fashion ke ataupun fungsi pakaian itu? Persoalan mengikut timbal balik, persoalan mungkin timbul pada terdapat pertentangan. Kalau masalah itu tak apa, tapi dalam satu keadaan kita terpaksa memilih. Nak pilih bentuk ke, nak pilih maksad? Nak pilih bentuk ke, nak pilih tujuan? Dalam zaman-zaman dulu, masa dalam negara kita ini berminat dengan hasil-hasil seni dan sastra. Ada persoalan yang ditimbulkan oleh para seniman dan sastrawan. Adakah isinya ataupun formatnya? Maka timbullah seni kerana seni dan kerni kerana masyarakat. Seni untuk seni, misalnya lukisan abstrak, cungkuk cantik. Saya ada cucu seorang, tak nak cakap dengan orang. Baru 2, 3, 4 tahun ke 5 tahun. Tapi dia punya hasil seni, saya pamerkan satu. Budak 5 tahun, dia conteng. Saya tengok, saya teringat dalam kebun getah saya masa saya kecil-kecil dulu. Maka saya pamerkanlah dia punya hasil seni itu. Datang tamu, saya tunjuklah. Ini cucu saya yang berumur 5 tahun. Tetapi dari segi konsep apa maksudnya, apa objektifnya, saya pun tak tahu, dia pun tak tahu. Ini kita katakan seni untuk seni. Dalam satu masa, ada seorang pelukis di Indonesia yang cukup mahir. Pada hari itu dia lukis tak jadi. Kemudian dia fed up. Dia pun sepak dia punya tone, cat itu. Sepak tone. Tengok dalam Mr. Bean. Tengok Mr. Bean. Dia sepak tu, dia berlari balik. Besok dia datang, dia kata siapa dia melukis malam ni. Rupa-rupanya dia cek yang dia sepak tu. Minyak cat yang sepak tu bersemur naik. Dia telah membentuk satu lukisan yang cukup cantik, abstrak. Maka dia pun pamerlah. Maka itulah lukisan yang nombor 1. Yang diberi nombor 1. Macam Picasso, tahu Picasso? Baca Picasso ke? Tentang pelukis Picasso. Pelukis Mona Lisa. Mengapa lukisan Mona Lisa itu jadi begitu-begitu? Sebab itu yang kita tengok. Ada kebaikannya juga kita melihat kepada dia punya bentuk. Tetapi kalau bertentangan dengan konsep, dengan isi, maka kita terpaksa memilih. Kita nak jadi formalis atau nak jadi objektif. Ini yang kita nak bincangkan hari ini. Nak formal ke ataupun nak objektif. Form ke objektif. Kemudian, cepat pasal apa? Pukul 3:5 tu ke? Macam mana Dr. Ridwan? Nak hadap ke mana ni? Tak apalah. Tertinggal satu kan. Antara
pilih antara bentuk dan antara objektif. Itu jelas, ha? Saya tengok pasal hari ni yang muda-muda ni, ramai muda. Slow sikit lah, ha? tak boleh nak berseloroh banyak, takut dia tak faham. Dia balik cerita, dia kata apa syarahan tu? Itu seloroh saja. Dia tak tahu seloroh tu ada arti kan? Orang muda dia tak faham. Kemudian antara objektivism dengan formalism ini ialah bandingnya juga, bukan bandingnya juga, ada perbezaan antara pemikiran secara makro dan pemikiran secara mikro. Pemikiran secara makro dan mikro. Biasanya orang lelaki banyak berfikir tentang makro. Macro thinking. Orang perempuan banyak berfikir secara mikro. Nak beli kereta, suaminya lebih mementingkan soal fungsi kereta itu. Mesti Mercedes besar. Ataupun kereta apa yang besar-besar lagi. Datuk Zul pakai kereta apa tu? Kata kereta yang mahal-mahal tu. Ini tentang fungsi. Kereta apa tu Dr. Sharifah pakai? Tak kira lah. Tapi orang perempuan, dia tak penting fungsi itu. Penting color. Dah. Kata suami dia, saya tak apalah color apa pun asalkan Mercedes. Dah. Isteri kata, saya tak apa kereta apa pun asalkan merah. Itu makro dan mikro. Sebab tu untuk perancangan besar dalam keluarga, biasanya dipikul oleh suami sebab dia cukup, horizontal dia cukup, merangkumi semua sekali. Itu berfikiran maqasidi yang makro. Tetapi orang perempuan, dia tak nampak, dia sangat fokus. Dia tengok hari ni nak masak sekian, dia tak kira dah. Anak demam ke, anak nak tidur ke, anak apa dah, saya nak masak sedap hari ni. Itu perempuan. Sebab tu perempuan kedekut. Dia nak jaga duit tu. Kedekut. Orang lelaki dia macam tu saja. Jadi pemikiran makro-mikro ni, maqasidi dan syakli ni sangat penting. Kalau kita nak menjadi pemimpin dalam peringkat ini, kita kena ada mungkin kedua-duanya sekali. Kalau kita nak jadi orang yang sekian-sekian, kena macam tu. Jadi kerana itu pemikiran orang yang berpendekatan, pendekatan maqasidi lebih komprehensif dan menyeluruh, iaitu horizontal. Ini berfikir secara horizontal, mengambil kira berbagai faktor yang ada. Tapi orang yang syakli, dia lebih vertikal, mendalam, tetapi dia mengambil kira dalam skop yang kecil. Dia hafal kitab fiqh tu, dia pergi bank negara, dia luahkan kitab fiqh tu. Maka dia rasa dianggap orang yang bagus sekali. Tetapi bagus menyempitkan pemikiran perbankan negara. Misal begitu. Saya sebut hari ini kepada 2-3 hari lepas, dan bos-bos yang ahli pengurusan apa tu, saya rasa ini dia kata sounds good. Tak tahulah, nanti depan belakang saya. Depan tak tahu. Kemudian objektif menghasilkan kebaikan dan menolak. Saya rasa macam mana lompat-lompat ni? 5, 7. 3. Macam mana lompat ni? Pergi ke maqasid. Okey. Jadi saya takut tak sama ya. Okeylah. Sama nah. Oleh kerana itu dah faham dah perbandingan antara maqasidi dengan syakli, dah jelas Okey, kita tumpu kepada penghuraian tentang apa itu maqasidus syariah dan bagaimana kita menggunakannya sebagai model kita berfikir. Dan saya mengharapkan ramai daripada bekas pelajar kita nanti akan mempunyai corak berfikir maqasidi dan tidaklah. Saya rasa ada, saya kata orang apa ni, orang syakli ni ortodok lah, tak ada tak? Tak ada. Tak ada dah. Orang maqasidi berfikir secara lebih liberal, orang syakli berfikir secara ortodok. Orang tak ada ni,
mungkin lompat-lompat betul lah. Okeylah, tak apalah. Kemudian ini teori maqasidus syariah. Objektif menghasilkan kebaikan dan menolak keburukan. Maqasidus syariah itu berasaskan kepada pendekatan maqasidi ini, konsep baik dan buruk. Ini dalam sejarah pengajian Islam atau dalam sejarah pemikiran Islam, persoalan tentang baik dan buruk ini mula berbangkit apabila para ulama ilmu kalam, ini ulama Dr. Kamil ni, ilmu kalam, apa makna ilmu kalam? Ilmu cakap-cakap. Dia tidak ada isi, tapi dia cakap, akhir sekali dia bercakap tentang af'alullah, perbuatan Allah. Af'alullah, af'alul ibad. Perbuatan Allah, perbuatan manusia. Perbuatan Allah itu kita boleh faham ke tidak? Kita boleh soal ke tidak? Mengapa Tuhan buat ini? Mengapa Tuhan buat ini? Maka majoriti orang ilmu kalam mengatakan kita tidak boleh bertanya Allah, mengapa buat macam ni? Jabariyah, mengapa begini? Sebab itu orang dianggap sebagai orang Mu'tazilah. Mu'tazilah yang banyak mempersoalkan tentang af'alullah ini. Maknanya Tuhan jadikan manusia boleh menggunakan, jadi macam-macam. Saya pun tak faham sangat sampai dia kelahi. Kata orang yang ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata kalau Tuhan nak membakar, terbakarlah. Kalau Tuhan tak nak bakar, tak terbakarlah. Yang kata blok Mu'tazilah ni, kalau Tuhan nak bakar, bukan Tuhan nak bakar, saya yang bakar dengan kuasa yang Tuhan bagikan. Ini masuk ilmu kalam sikit. Ini orang syariah, dia buta ilmu kalam. Bulan depan kita bercakap tentang perubahan struktur pendidikan, pengajian. Kemudian kelahi-kelahi, ini dengan kuasa Allah, ini dengan kuasa Allah yang diberi. Maka dia pun marah, yang pihak Mu'tazilah ni, dia ambil api, dia cuba bakarkan baju yang ahli sunnah wal jamaah itu. Maka orang ahli sunnah wal jamaah itu buat lari baju dia. Maknanya awak tidak percaya pada qada dan qadar, tapi awak percaya kepada af'alul ibad. Ini perbincangan ini kemudian melarat kepada bidang fiqh. Maka dalam bidang fiqh diusulkan, apakah af'alullah itu termasuknya ahkam dia? Yang dikata perbuatan Allah itu termasuklah ahkamullah. Adakah boleh dipersoal ataupun tidak? Golongan konservatif mengatakan tidak boleh dipersoalkan. Maknanya awak jangan tanya apa maksud atau objektif di sebalik hukum ini. Kerana itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata golongan maqasidi, tidak. Kita boleh tanya, mengapa Tuhan jadikan bumi, mengapa Tuhan jadikan ini, mengapa Tuhan kata ini halal, mengapa ini haram dan sebagainya. Dan kita melihat di sebalik maksud itu. Perbincangan. Maka majoritinya mengatakan kita boleh soal. Biasanya ahli sunnah wal jamaah dia kata tak boleh. Mu'tazilah kata boleh. Tetapi dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah kata boleh juga. Jadi orang memperhatikan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah ilmu kalam lain, dalam fiqh lain. Jadi saya tak nak bincang jauh sangat. Baliklah kepada sejarah pemikiran maqasidus syariah bermula daripada zaman Rasulullah sampai kepada zaman Asy-Syatibi. Jadi konsepnya, dari segi objektif orang maqasidi ini, ada satu asas sahaja, iaitu jalbul manfa'ah wa daf'a al-madarrah. Tuhan melakukan segala-galanya ini, dunia, manusia, wa ma 'alaiha dan sebagainya, dan Tuhan memberi syariat, memberi hukum, tujuannya satu, iaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia, untuk menghindarkan keburukan daripada umat manusia. Jadi sampai Ibnul Qayyim mengatakan, di mana saja ada manfaat, fathamma hukmullah. Di mana saja ada manfaat, maka disitulah hukum Allah. Maknanya
Hukum Allah itu sentiasa akan selaras dengan manfaat. Bila ada madarrah, tidak ada hukum. Cukup faham betul-betul ni. Maknanya, kalau ada maslahah, hukum kata ya. Kalau ada mafsadah, hukum kata tidak. Tapi kalau sekiranya nas secara khusus mengatakan kena buat, tapi dalam penyelidikan ilmiah yang kita lakukan, kalau kita buat boleh menyebabkan mafsadah, maka kata Ibn Al-Qayyim, jangan buat. Adakah ini bertentangan dengan nas? Ya, bertentangan dengan nas itu. Tetapi selaras dengan semangat nusus yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, nusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu selaras. Sebuah kereta api daripada Kuala Lumpur nak pergi Kota Baru, itu nusus. Tapi ada satu jendela yang terlekat di tengah jalan. Jendela ni kata tak boleh, kena pergi sebab nususnya lain kata pergi. Kita meninggalkan satu nas khusus untuk mengambil semua nusus-nusus yang ada dalam anggapan bahawa nas ini mungkin ada masalah dengan realiti. Realiti tidak mendukung nas ini. Maka kata orang syakli, kita kena ikut nas ini. Kata orang maqasidi, kita kena tinggalkan nas ini, mengambil nusus yang lain. Kerana Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Boleh faham itu? Hari ini kurang jenaka sikit sebab dalam sikit. Daf'ul madarrah itu dah jelas. Ini falsafat orang maqasidi. Sebab tu kadang-kadang orang maqasidi ini cara berfikir dia pelik sikit, dia melihat secara horizontal. Tengok semua sekali. Boleh, tak boleh. Sebab dia melihat kepada, kemudian saya kena picit 2 kali baru keluar. Artinya ada missing. Di tengah-tengah tu. 2 kali ni baru keluar. Okey. Kemudian kategori maslahah. Ada berapa? 3. Maqasid daruriyah, kemudian hajiyah dan tahsiniyah. Untuk pensyarah dia dah faham ni. Untuk pelajar tak faham lagi dah. Janganlah ambil semua sekali, ambil isi sudahlah. Jangan jadi writer, jadilah apa tu. Okey. Ini bila kita bercakap dengan maqasid syariah, ulama terutama sekali Asy-Syatibi membahagikan maqasid itu kepada 3. Objektif penentuan hukum 3. Satu, yang paling utama sekali maqsad ad-daruri, ad-daruriyat, yakni iaitu satu objektif asas. Yang kedua, hajiyat, itu kelas kedua. Yang ketiga, tahsiniyah, iaitu kelas ketiga. Saya nak break sikit, takut. Saya rasa takut ada missing. Saya nak bagi beberapa contoh lah dulu. Balik kepada perbezaan antara syakli dengan maqasidi, takut tak faham. Okeylah, tak, bukan rusak ni Dr. Ridwan, tak ada masalah. Misalnya, saya pergi ke Mekah tahun 70. Tahun 70 tu di Mekah tu, tempat yang saya sembahyang dulu tu dah jadi masjid. Sekarang duduk betul-betul dekat Raudah. Nak duduk 24 jam di Raudah pun boleh. Sekarang tak boleh dah. Masa tu Tamar Nabi belum ada. Aguah kita dah beli di Mekah, di macam-macam, belum ada. Sebab masa tu orang Melayu belum lebay. Taman Nabi di Mekah Madinah dijual untuk orang Melayu. Pergi kepada kebun taman tu apa tak kami, dia panggil tu mahal kemai. Okey, sebab nak beli aguah taman Nabi. Balik bagi pada jiran-jiran semua makan taman Nabi. Lepas makan taman Nabi, makan nasi minyak. Itu satu perbuatan yang bertentangan.
tamar Nabi menunjukkan bahawa Nabi makan tamar grade 3. Agwah ni tamar yang dia punya grade bawah. Kalau makan nasi, bukan nasi Faizah tu. Nasi yang rendah ni. Bukan beras siam. Tapi beras grade 3. Beras apa ni? Beras pama hancur tu. Itu agwah. Tapi kita makan agwah kerana apa? Okey. Pada zaman Rasulullah, ada 3 para sahabat. Satu, Abdullah ibni Umar. Satu, Abdullah ibni Abbas. Satu, Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah semua. Namanya sama, iaitu Abdullah, tapi pemikiran berbeza. Tengok hikmat Tuhan jadikan. Apabila kerajaan Abbasiyah mula-mula ditubuhkan, kata Abu Ja'far Al-Mansur kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, saya nak kamu menulis sebuah kod undang-undang yang tidak seklasik pemikiran, tidak syakli pemikiran Abdullah ibni Umar, tidak semaqasidi pemikiran Abdullah ibni Abbas, dan tidak seplek-plek pemikiran Abdullah ibni Mas'ud." Maka Imam Malik pun menulislah sebuah buku. Dan tak habis tulis, edit sampai dia mati. Buku itu ialah Muwatta' lil Imam Malik. Imam Malik mengedit buku ini nak melahirkan sebuah kod undang-undang yang cukup sederhana, mengambil kira ketiga-empat aliran ini sehingga mati. Katanya 2/3 daripada hadis-hadis Rasulullah telah disingkirkan daripada kitab itu, tinggallah yang krim. Itu pun dia mati dulu sebelum buku itu laksanakan. Tapi orang kerajaan Harun al-Rashid nak laksanakan buku itu, dia tak nak juga sebab dia takut mengikat. Ini kalau kita bercakap dengan undang-undang Islam, adapakah undang-undang Islam itu undang-undang bertulis ataupun undang-undang yang macam common law itu. Itu cerita lain. Jadi sekarang ini Abdullah bin Mas'ud macam Qasim Ahmad. Kenal Qasim Ahmad? Apa bagusnya Qasim Ahmad tu? Banyak idea-idea baru. Apa buruknya? Dia nak melahirkan idea-idea yang pelik-pelik walaupun bertentangan dengan Islam. Nak diperkenalkan. Farriq ala khalif tu'raf. Itu cerita Qasim Ahmad. Abdullah bin Mas'ud, dia punya pentafsiran pelik-pelik. Itu satu jenis mentaliti. Kita singkirkan mentaliti ini. Abdullah ibni Umar, kalau dia dapati Rasulullah berjalan-jalan berhenti. Dia pun, zaman dia berjalan, dia berhenti di tempat itu. Okey. Orang tanya, pasal apa kamu berhenti? Dia kata, pasal Nabi berhenti. Kamu tak tahu, dulu Nabi berhenti nak berak. Dia kata, aku tak kira. Nak berak ke, nak kencing ke, nak makan, Nabi berhenti sini. Saya berhenti. Itu mentaliti syakli. Abdullah ibn Abbas, dia akan berhenti bila dia nak qada hajat. Dia tak qada hajat sambil berdiri berjalan. Sebab dia tengok Nabi bila nak qada hajat, berhenti. Sama. Awak berhenti kerana Nabi berhenti tempat ini. Nak qada hajat. Tapi kerana Nabi berhenti tempat ini, stop. Yang satu lagi, saya berhenti kerana Nabi berhenti di sini, nak qada hajat. Faham tu, nak ini? Faham ke tak? Tak faham. Okey. Balik kepada tamar agwa. Pasal apa sunat makan tamar agwa? Kerana Nabi makan tamar agwa. Bagi Maqasidi, makan tamar agwa artinya makan beras kelas 3. Mana orang macam kita ni, pejuang-pejuang Islam ni, jangan makan beras yang tinggi-tinggi kerana bertentangan dengan cara Nabi
Makanlah beras yang rendah, beras yang apa tu? Brown rice tu, yang perang, beras perang. Makan yang tu. Nabi makan 2 jari. Pasal apa? Makan 2 jari orang Arqam, makan 2 jari. 4 pinggan. Pulut durian pula tu. 3 jam tak habis. Makan 2 jari. Nabi makan 2 jari. Ini orang Syakli. Kerana Nabi makan 2 jari, makan 2 jari. Orang Maqasidi kata bukan soal makan 2 jari. Chopstick. Yang Cina tu pun 2 juga. Cina pun betul-betul angkat lutut juga makan. Bukan soal angkat jari, 2 jari angkat lutut, kata Maqasidi. Maksudnya, Nabi tak makan banyak. Tidak menganggap makanan itu sesuatu yang utama dalam hidup. Saya pergi ke Mekah tahun 70. Masa tu sejuk, duk batuk. Hok, makan 1 talam. 1 talam, makan dah. Nabi makan 1 talam. Apa ada dalam talam tu? Buah tamar, keju, susu. Kita makan 1 talam. Apa dalam talam tu? Nasi minyak. Batuk lagi. Hok, batuk. Saya kata saya nak makan macam mana ni? Makan. Ni di Mina. Saya pun macam mana ni? Saya pun bersela lendek. Talam tu kan, talam kecil tu. Saya angkat sikit. Saya letak atas ibu jari saya. Maka talam tu jadi sundal. Bukan langsak. Jadi apa tu? Sengit. Sewel. Jadi sewel sikit lah. Maka kuah pun mengalirlah kepada rakan saya orang Indonesia yang batuk-batuk tu. Saya pun boleh makan. Kalau tidak boleh makan. Apakah itu benda yang patut kita lakukan sedangkan kita rasa jijik nak makan? Bagi orang Maqasidi, maksudnya makan 2 jari, angkat lutut bersama dalam 1 talam itu ada maksud tertentu. Bukan itu bentuknya. Nampak tak? Okey. Jadi sekarang ni, dalam kita mengklasifikasikan ini kalau dengan cerita dengan warga-warga Islam, ada penasihat syariah sini, anti nasihat siapa ni? Tak masuk. Dia cakap tentang gharar, tentang riba. Sebab tu bank Islam jadi sangat konservatif. Masuk Syamsiah lebih konservatif lagi. Okey. Dia bagi pada 3. Itu maaflah yang ceritakan Syamsiah marahkan dia. Masuk 3. 1 maqasid daruri, iaitu paling utama. Yang kedua, keperluan yang kedua. Ketiga ni maqasid daruri, maksud daruri, ini bau betul. Maqasid daruri ini ialah paling diutamakan. Kalau nak terjemah, maqasid daruri ialah kepentingan yang berkait dengan soal survival. Tak ada kepentingan ni, kita tak survive. Tak boleh survive. Itu maksud yang paling atas, yang mesti paling diutamakan. Tak utama ni, kita tak boleh hidup. Misalnya ad-din. Di bank hari itu dia, saya PowerPoint lain. Ad-din, iaitu untuk mempertahankan agama. Tak ada agama, tak boleh survive, masuk neraka. An-nafs, nyawa. Kalau asyik duk bunuh, mati, duk katok, duk pahan, duk apa semua sekali. Akal. Kalau bodoh, tak belajar, tak boleh survive. Al-mal, ekonomi tak tinggi. Negara Islam nak bina negara Islam, ekonomi teruk. Itu bertentangan dengan itu. Kemudian maruah dan keturunan. Anak zina. Tak ada bak, memak dan sebagainya. Maruah tak ada. Nak mengorak, dikata-kata nak berzina. Ini yang Islam kata. Bukan benar-benar syariah kata, tapi ulama yang berautoriti. Sebab tu sekarang ni ada ulama-ulama moden yang nak tambah. Yang kalau betul di Timur Tengah, tidak mesti betul di Malaysia. Misalnya antara nyawa dengan harta, mana lebih penting di Malaysia ni? Nunaini.
Saya kata awak kena kerja sampai mati pun. Sebab harta di negara ini untuk orang Islam lebih perlu daripada nyawa. Baik orang Islam mati 10% dan kita menjadi kaya raya. Ini tidak. Kita hidup sampai umur 80, 90 tapi miskin. Orang Cina mati umur 60, 70 pun kaya semua sekali. Ini realiti masyarakat kita. Sebab itu, bila saya letak ni tidak mestinya nyawa akad itu kita boleh pilih sendirilah. Mengikut kehidupan kita boleh. Nak guna maqasid syariah untuk pribadi. Nak belajar setinggi mana? Sampai buat PhD, beranak pinak, nak makan anak pun pak tanggung misalnya lah. Tak boleh juga. Ataupun nak cari harta sampai nak hantar anak belajar pun tak boleh. Tak boleh juga. Ini mengikut kondisi yang berbeza. Okey. Faham tak? Kalau saya takut terlupa, dari segi ini saya takut hilang dalam ni. Dari segi ini, kalau kita kata agama, dia ada aspek positif dan aspek negatif. Menjaga agama. Bagaimana kita nak jaga agama? Mungkin ada kot. Tengok ni. Tak ada. Hilang. Tak apalah, okey lah. Saya bagi-bagi macam ni lah. Nak menjaga agama, dia lari sikit. Dia semua maqasid syariah yang 5 ini, dia ada aspek positif, dia ada aspek negatif. Istajib minta dah makan ni habis, virus. Aspek positif, nak jaga agama, ajar. Latih. Buka sekolah. Buka pondok. Buka surau. Buka masjid. Syiar. Aktiviti. Semua sekali. Itu hal-hal yang positif dalam menjaga agama. Boleh faham tu? Faham? Murtad. Dah beri pelajaran, latih guru agama, pendakwah, masjid, surau, apa semua sekali lengkap. Hidup cara Islam, murtad lagi. Bunuh. Boleh faham tu? Tapi umat Islam, sekarang, dia memperkatakan tentang proses menjaga agama, dia tidak bercakap tentang mewujudkan struktur pendidikan agama yang cukup hebat. Tidak memperkatakan tentang dakwah yang efisien. Tidak memperkatakan tentang pendidikan masyarakat yang berjaya. Tidak memperkatakan tentang macam-macam hal yang positif. It's okay. Tak ada apa. Okey, ana boleh bagi. Biar, tak apa. Inilah kata virus istajib ni. Okeylah. Dia tidak cerita tentang tu. Tiba-tiba saja secara melompat cerita tentang nak bunuh orang murtad. Ini kita kata orang yang berfikir tentang sesuatu maqasid syariah secara negatif. Para ulama yang bercakap tentang membunuh orang murtad semata-mata dan tidak banyak bercakap tentang pendidikan, pembangunan pendidikan masyarakat, pendidikan itu dan ini adalah para ulama. Kalaupun ia merupakan maqasidi, tetapi beliau adalah seorang ulama yang negatif. Faham tu? Mak yang negatif. Bapa yang negatif. Salah anak pukul. Tetapi anak membuat salah kerana kita tidak mendidik betul-betul. Salah orang di bawah kita, tak buat research. Ini punish, tak naik pangkat. Tapi adakah kita telah membudayakan research di universiti ini? Kalau budaya research itu tidak ada, jangan kita punish, jangan hukum orang yang tidak membuat research sebab dia tidak berbudaya. Sebab soal budaya ini penting. Tadi saya katakan Dr. Ruzman, kita semua bangun menyanyi lagu apa tu? Lagu apa tu? Bukan bila diri disayangi, tidak dia.
Ni lagu pertama sekali Asmaul Husna. Mula-mula kita memperkenalkan di sini dulu. Mampus. Tak boleh buat. Tak nak buat sekejap. Saya ingat lagi, saya marah kepada Ustaz Syukri Muhammad kita di Kuala Lumpur. Entah ni parti PAS kuat, entah ni lepas. Nak suruh hidup Asmaul Husna tak hidup. Tapi bila orang tu sambung, maka kita rasa baca Asmaul Husna tu senang. Kemudian lagu ini mesti Melaya. Itu yang maksudnya. Orang Akademi Islam pergi ke Dewan tu, Dewan Tengku, tak nak bangun. Pasal lagu ini Melaya ni berdosa. Muzik, apa semua sekali. Tapi sekarang saya tengok lebay-lebay macam Dr. Kamil bangun juga. Sudah jadi budaya. Jadi soal pembudayaan itu. Kita nak paksa orang buat research, buat apa semua. Selagi tidak dibudayakan, tidak terjadi. Sebab itu bila saya jadi saya audit USIM dalam report itu saya katakan saya nasihatkan USIM supaya tidak tergila-gila nak menjadi sebuah universiti, research university. Jadilah research teaching university. Cukup. Mengapa semua jangan nak gila-gila jadi research research university? Sebab kita terbawa-bawa. Tu Dr. Rahana ada tu. Ini orang tamadun cerita saya setiap hari saya dengar report seminggu sekali tentang dia. Kemudian ini tidak ada budaya. Katakanlah kita pergi kepada yang kedua tadi. Ini dah ada Dia tak ada detail lah. Biar tak apalah. Pergi yang kedua, nyawa. Kita banyak bercakap tekan nak qisas. Orang membunuh kita qisaskan. Saya tidak cakap politik ni. Ini orang akademis ada masa untuk pelajar dia tahu. Saya tidak cakap politik. Kita banyak bercakap tentang nak qisas orang, nak kerak tangan, nak potong tangan, potong kaki. Dalam satu kes zaman dulu, zaman Abbasiyah. Dia sudah jadi psikologi dia tak betul. Selalu mencuri. Curi kali pertama, potong tangan kanan. Kali kedua, potong kaki kiri. Kali ketiga, potong tangan kiri. Kali keempat, kaki kanan pula. Ini cerita almarhum Ustaz Zain, Ustaz saya di Mahat dulu. Dia kata, curi kali yang kelima, pergi mahkamah. Kamu curi ke kawah ni? Tuan Hakim, saya ni kudung. Macam mana nak curi? Tangan kudung, kaki kudung. Tak menasabah Tuan Hakim, saya nak curi. Okeylah kalau macam tu, Hakim kata, okeylah. Kita buang kes, tuduhan tak sabit, kawah boleh pada kamu. Okey, terima kasih Tuan Hakim. Dia pun terus ambil kawah buat lagi. Terus. Dah jadi budaya macam tu. Jadi sampai potong kaki 4, 5, 6 pun mencuri masih lagi dia punya budaya. Sebab kita tidak, pembudayaan itu tidak berlaku. Oleh kerana itu, sebelum kita nak potong tangan orang, potong tengkuk, potong kaki dan sebagainya, proses pembudayaan, kalau kita kata ada orang tu, bawalah 10,000 pun, dia tak akan ambil sebagai rasuah. Ada orang tu, 10 sen pun dia ambil. Quran pun cerita macam tu nak. Oleh kerana itu, nak jaga nyawa, pertama sekali pendidikan masyarakat, hormat orang lain, human right. Hormat orang lain. Orang cerita tentang human right nak cari saya punya hak, tetapi saya rasa patut kita ceritakan bagaimana kita perlu menghormati hak orang lain. Tempat yang paling ramai sekali kematian berlaku di mana? Di mana? Di Malaysia ni. Tak tahu jadi, tak tahu. Di mana sekali tempat orang mati banyak? Istajib tak baca surat khabar pagi ni. Tiap-tiap hari orang mati di jalan raya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bas terjun gaung. Bas melayang, bas terbang, kereta pula, macam-macam. Nampak?
Jarang sekali orang bunuh orang, kecuali orang Indonesia saja bunuh orang. Orang Melayu tak bunuh. Jadi orang Indonesia pun tidak semua orang Indonesia bunuh orang. Orang apa tu? Satu pulau apa tu? Madura. Nyawa. Didik betul-betul dan sebagainya sehingga orang tidak akan membunuh orang, tidak akan pukul orang, tidak apa-apa semua orang. Orang hormat orang sebagai orang. Saya masa kecil jumpa anjing, tarik masuk dalam telaga. Sebab anjing ni haram. Apa tu duduk di madrasah, duduk plastik cicak tu. Sebab cicak ni lah menyebabkan dia duduk tunjuk Nabi duduk dalam gua Hira. Itu mentaliti kita aja. Cicak adalah jahat, anjing adalah haram. Kemudian bila tua ni, rasa tak betul ni. Tak betul. Maka kita baru fikir. Jadi oleh kerana itu, didik semua sekali sampai cicak pun kita tak bunuh, anjing pun kita biar bagi makan, kucing pun bagi makan, orang kita hormat, tak sepak orang, tak tumbuk orang. Bunuh lagi. Qisas. Faham tu? Akal. Bagi pendidikan, faham tentang bagaimana nak naik, masuk universiti, begitulah, begini, macam-macam, tinggi, mentaliti tinggi. Minum arak lagi. Bodoh. Sebab. Dan seterusnya lah. Mencuri dan sebagainya. Soalnya sekarang ni, mengapa orang tengok pelik kepada undang-undang jenayah hudud yang kita nak memperkenalkan? Sebab orang tengok satu perkara yang, satu pokok yang ganjil ditanam dalam taman yang tidak sesuai. Jangan marah nak ini. Begitu dah nak marah. Hari ni dia kena hantam. Giliran dia. Maknanya, pertama sekali sediakan bumi, sediakan kebun, cari pokok yang sesuai baru ditanam. Kalau nak tanam pokok apa tu? Pokok dokong. Faham tu? Pokok dokong. Bukan dia boleh hidup dalam semua taman. Dia kena ada nak mulakan dalam kebun pisang. Barulah bila boleh subuh ini Datuk Nasir cerita ni orang pertanian. Jadi sediakan taman itu. Maknanya latih orang dan sebagainya. Ini baru kita katakan maqasid yang komplit. Yang boleh dilaksanakan. Sebab itu, undang-undang hudud adalah undang-undang yang sangat tinggi dia punya prestasi. Prestasi. Sekarang ni saya boleh cakap sebab PAS pun nak laksanakan hudud, UMNO pun nak laksanakan hudud. Saya bebas cakap sekarang ni. Saya tidak berpihak kepada mana-mana politik. Saya pergi ke Brunei 4 kali. Syarah kepada orang Brunei. Kamu nak laksanakan hudud 1, 2, 3, 4, 5. Undang-undang hudud ini prestasinya tinggi. Perlu kepada suatu masyarakat yang sangat tinggi disiplinnya. Tapi raja kata saya nak isytiharkan. Isytiharkanlah, tak apalah. Kain dia reduce. Itu yang penting. Latih. Boleh faham tu? Tapi tidak politik ni. Dia masam dan jemaah. Okey. Hajiah. Kalau maqasid asasi tadi, ialah benda-benda yang menyentuh tentang survival. Kalau tak ada tu kita boleh survive. Kalau anak tu semua anak zina, pembinaan keluarga dalam masyarakat kita terbengkalai. Kalau sekiranya harta ni semua dibulut oleh orang-orang kafir dalam masyarakat kita, nak makan kat mana? Jadilah penasihat syariah saja boleh. Itu je rezeki yang diperolehi oleh orang Islam sekarang daripada Islamic banking. Iaitu menjadi penasihat syariah dapatlah allowance. 2,000, 3,000, 4,000, 10,000. Oh, dapat 10,000 sebulan. Dr. Karim ni. Penasihat syariah bank Jepun. Mahal dia bayar bank Jepun. Tapi orang tu Cina-Cina tu, Jepun orang tu dia galas duit itu hasil daripada pelaburan dalam bank Islamic banking. Sebab itu dalam Islamic system, Islamic banking, saya selalu kata kita boleh Islam, mereka itu boleh wang. Sebab kita tidak betul-betul berhati-hati dalam maqasid syariah. Ini yang hajiah ni, misalnya, ia berada pada keutamaan kedua selepas daruriyat
dalam beberapa keadaan keutamaannya ditingkatkan. Al-hajah tanzilu manzilatud darurah. Sebab ini untuk orang-orang Islamic banking, dia kena belajar betul-betul ni. Darurat. Itu satu cara dia keluar daripada, sebab bila bertemu darurat terus. Sedangkan hajah pun tanzil manzilatud darurah. Dirumuskan berasaskan realiti hidup semasa, berasaskan prinsip hidup yang sejajar dengan garis panduan Islam. Maknanya penentuan semasa. Jadi dalam diri kita, mana yang darurat, istajib, mana yang daruriyah, mana hajiah dan mana tahsinah. Senang. Baju kot tu. Daruriatnya ialah sebuah baju yang boleh menutup badan. Itulah tutup aurat, tutup sejuk. Itu daruri. Tak tutup aurat haram. Pakai baju cantik tapi buka sini. Haram. Daruriat tak dia penuhi, tak boleh survive. Kemudian passion dia tu, itu hajiat. Kalau tidak passion tu, orang panggil tak baju kot, orang panggil baju apa tu? Baju guni. Kot yang jadi baju guni ada tak? Tahsinatnya ialah dia punya butang sini. Ada butang sini? Ada? Itu tahsinat. Buat apa butang sini ni? Ini pakai tudung ropo-ropo ni apa ni, tahsinat lah. Tengok seorang, cantik, butang dia butang besi, semua sekali. Itu kita boleh bezakan. Nak makan untuk kenyang, untuk sihat, yes, itu daruriat. Kemudian nak sedap, hajiat. Nah, kemudian letaklah apa semua sekali tu, bunga-bunga atas makanan tu, letak hiasan, itu tahsinat. Faham tu? Tapi orang kita, dia beli pinggan mangkuk, orang kampung, orang Johor, orang Kelantan, samalah, orang Selangor pun apa semua sekali. Dia beli pinggan mangkuk, dia letak kat mana? Dia hiasan. Dia hiasan, kemai lagi. Nuritake. Apa lagi? Albert apa tu? Macam mana ni? Ada satu kawan saya duduk di Taman Tun. Dia ni pengumpul barang-barang yang mahal. Rumah dia tu semua penuh dengan barang-barang yang mahal. Tiba-tiba dia tak makan, tak guna pun. Umur 57 mati. Isteri tu mati. Faham mati tu? Habis bila mati, suami berkahwin lain. Ada? Datang isteri baru, dia buka habis, dia guna habis. Jadi kalau pinggan mangkuk kita pamerkan, maka kita hanya mengambil manfaat secara tahsinat saja. Hajiat tak ambil, daruriat tak ambil. Begitu juga hal-hal yang lain. Kalau kita ada ilmu menggunakan untuk apa saja? Untuk populariti. Misalnya, ilmu kita itu kita gunakan untuk populariti. Macam apa tu Dr. Sharifah ni. Orang kata, Sharifah, semua kena Sharifah. Dia pergi kat saya, kat apa tu, kat Human Rights Park tu, Suhakam tu. Siapa nak datang? Orang ni. Sharifah ada lah. Sedap. Sharifah Hayati ada lah. Lepas tu keluar tu, semua nak bergambar dengan Sharifah Hayati. Maka dia dapat popular dengan keilmuannya. Tak? Tapi orang yang lebih daripada tu, dia menggunakan ilmu untuk buat research. Dia buat research, dia jadi profesor. Macam saya ni. Jadi apa-apa semua sekali. Itu kita menggunakan, yang kecil hati ni, apa tu? Itu kita menggunakan ilmu untuk hajiat. Tapi untuk daruriat ialah untuk naik pangkat. Duduk kat universiti, tak buat research untuk naik pangkat, artinya kita tidak menggunakan, tahan. Sabar. Ni anak dia semua ni kan, kita cuba apalah. Saya ambil peluang hari ni. Kita tidak menggunakan ilmu untuk hal-hal yang daruri. Mungkin kita hanya guna ilmu untuk haji. Ilmu kita itu untuk datang kepada Akademi Islam, mengajar-ngajar, dapat duit sikit, apa semua sekali. Hajiat. Daruriat tinggal. Hajiat tinggal. Hanya dapat tahsinat pada Dr. Sharifah.
Tapi setengah orang tu hajiat pun tak dapat. Daruriyat apa lagi? Tahsinat pun tak dapat. Dia tak pernah popular, orang tak kenal dia. Dia pun tidak betul-betul guna ilmu dia tidak sama sekali. Lebih baiklah walaupun dapat tahsinat pun lebih baik pada orang lain. Semua orang lain yang tak dapat semua sekali. Kecuali Dr. Azam saja. Dia naik pangkat terus, cepat. Tak marah, Tak, okay. Ananda, tak apa. Kemudian kaedah pengutamaan. Ini bagus juga supaya saya tidak merepek banyak. Ini cross reference. Dia macam ni. Ada yang hajiat, ada tahsinat dan ada macam-macam. Jadi jangan kita berfikir secara statik. Kita maslahah yang diharapkan dan mafsadah yang mungkin berbangkit, iaitu seperti mana yang diistilahkan oleh pengurusan moden sebagai pengurusan risiko, risk management ataupun idaratul makhatir. Ini orang bam-bam ni, dia cerita manajemen. Saya kata pokok penasihat syariah ni faham pun tentang benda-benda ni. Siapa dia ada penasihat syariah sini? Dr. Karim seorang ada? Siapa dia lagi? Tak ada nah. Ini benda-benda macam. Jadi masalahnya sekarang ni dalam daruriyat, hajiat, tahsinat, din, nafs, semuanya itu kita mesti hancurkan balik. Kemudian kita mesti bagi keutamaan. Apa keutamaannya? Kalau saya nak cerita ni untuk Dr. Karim ni, untuk risk management ni, inilah yang dikatakan perlu memilih keutamaan supaya pentadbiran kita ini boleh berjalan dengan baik. Nak utama yang mana? Kemudian kadang-kala bila kita kata dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Ini lagi kalau orang cerita tentang idza ijtama'a bainal halal wal haram quddimal haram. Itu dah. Kalau macam tu agama Islam ni sangat negatif. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Saya nak bagi tahu ini satu lagi. Kesilapan orang kita menjadikan qawaid fiqhiyah sebagai metod berfikir, iaitu salah. Salah. Sikit bawa qawaid. Bank negara waktu biar qawaid. SC waktu biar qawaid. Akademi Islam bergantung kepada qawaid. Qawaid itu hanya rumusan yang dibuat oleh para fuqaha dan tidak diiktiraf oleh usulul fuqahul usul. Dia nak ajar anak dia. Oleh kerana hukum Islam ni banyak, dibuka 40 bakul. Ini buah yang berduri. Ini buah yang berbulu. Ini buah yang tidak ada duri atau bulu. Ini buah yang manis. Ini buah yang masam. Ini apa semua sekali. Tetapi, itu peringkat itu saja. Peringkat bulu yang manis, berbulu yang masam, berduri yang pedas. Ini dia tak pergi lepas tu. Sebab tu dalam qawaid fiqhiyah, cuba cek, dia punya istisnaat itu lebih besar daripada kaedah. Orang duk guna qawaid fiqhiyah nak hantam ASB-ASN. Ini lagi bodoh. Sehingga ASB-ASN terpaksa ambil saham daripada bukan Islam untuk menampung kekurangan. Bila Zaharuddin announce bahawa ASB-ASN itu haram, ada toke-toke punya keluar daripada ASB-ASN. Jadi Cina masuk, dapat kepada dia orang 7% setahun. Mana dapat? Ini yang pasal ada beberapa kaunter yang tidak halal. Sedangkan saya ambil satu perimbangan saja antara daruriyat dengan antara maslahah dengan mafsadah. Kalau bercampur dengan antara mafsadah dengan mafsadah, contohnya, kalau kita caci agama orang lain, itu maslahah. Orang akan caci agama
kita. Itu mafsadah. Kalau kita caci agama orang lain, boleh menyebabkan orang lain caci agama kita, maka caci agama orang lain itu mesti dielakkan. Faham tak? Tapi kalau dalam keadaan kita kena berperang, kita bunuh orang dalam perang demi mempertahankan agama, demi menyebarkan agama, bunuh orang pun boleh. Itu mafsadah. Sebab mafsadah dan maslahah akan ada bersama-sama dalam setiap detik dan saat, dalam segala kes. Semayang pun ada maslahah dan ada mafsadah. 5 kali semayang. Berapa minit habis tu? Kalau pergi berniaga, mungkin saham dah naik. Saham dah naik. Semalam saham mana yang paling naik? Tak tahu ya? Tak tahu. Saham emas tu dah naik. Beli cepat-cepat nah, emas. Emas tu dah naik semalam. Sebab apa negara tu dia isytiharkan kerajaan nak tolong emas, maka saham naik. Itu rugi dah kita, tak berfikir. Semayang sunat banyak-banyak pun ada mafsadah juga. Betul tak? Hilang masa, malam qiyam mulai panjang-panjang, masa tu hilang, kemudian pergi ke Akademi Islam mengantuk, mengajar malas. Lepas tu periksa kertas pelajar pun begitu-gitu saja, pakai bubuh markah begitu. Itu mafsadah. Maslahahnya kita boleh memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kala ada maslahah yang sangat besar. Kita terpaksa utamakan daripada mafsadah yang mungkin berlaku. Misalnya, berperang fi sabilillah boleh bunuh orang. Kemudian nak menegakkan negara Islam, kadang-kadang kita rampas harta orang kafir. Walaupun banyak aksiden di jalan raya, kita diharuskan bawa kereta di jalan raya. Walaupun makhatir. Ada aksiden ini, ada. Tapi kita terpaksa langgar. Demi untuk mengembalikan hak kepada yang berhak, demi untuk mengangkatkan ekonomi orang Islam, demi untuk tidak membiarkan orang Melayu mati lapar seperti itik haus di kolam, ayam mati dikepuk, maka PMB sebagai satu badan amanah yang diamanahkan oleh kerajaan, dia perlu invest dalam kaunter-kaunter mewah untuk mengembalikan harta itu kepada orang Melayu dan Islam. Kalau kita boleh rampas, dapat harta ghanimah bila berperang dengan orang kafir, mengapa PMB tidak boleh invest dalam setengah kaunter untuk mengembalikan hak kepada orang Melayu? Dengan cara tu takkan nak pergi rampas. Takkan nak pergi rampas. Inilah yang para ulama kita setengahnya yang sangat beria menunjukkan bahawa kita mesti bersih lebay dan sebagainya, gagal untuk memahami maqasid syariah. Malahnya orang macam saya ni, kalau saya bagi pendapat macam ni, Mahmud Zuhdi ni apa, macam Harusani lah, harus. Semua mengharuskan. Oleh kerana kegagalan inilah, maka kita punya ekonomi lambat nak naik. Naik jatuh. Disabotaj oleh orang lain. Kita tak tahu bagaimana orang bukan Islam dalam negara ini sabotaj Cadbury. Halal ke haram? Halal ke haram? Dia kata, samak lidah. Yang lebih ekstremis lagi, tukar. Ni. Nah, darah, tukar darah. Macam Mahathir tu. Tukar darah apa semua. Ini dunia dengar. Tarik Mahathir, tarik. Orang ini diprovok oleh semua ni daripada pejuang-pejuang Islam ni. Diprovok oleh orang-orang bukan Islam yang nak menjatuhkan syarikat ni. Syarikat ini adalah syarikat antarabangsa yang di Malaysianya diuruskan oleh orang Islam. Nak jatuhkan. Kita tak tahu. Sebab ada coklat-coklat lain yang nak naik. Oh, haram ni, haram tu.
Saya kata kepada isteri saya lah, saya pun nak kata ke orang lain, takut orang kata, ini bodoh semua ni. Dia kata, maaf tuan, jangan kata bodoh ke orang. Kata nak kata bodoh apa lagi? Kemudian pula, Jakim. Jakim pun tak begitu bijak bersilat. Nah, orang kata ini Kementerian Dalam Negeri kata, ini ada babi. Dia kata, okey. Dia tak tahu apa DNA. DNA itu sesuatu yang sudah. Bila dah Qardawi jawab, Qardawi pun. Tanya Mahmud Zuhdi pun boleh jawab. Tak payah Qardawi pun. Saya pergi UPM. Profesor tesis UPM. Kata macam mana UPM? Dia kata Jakim tak minta nasihat daripada kita. Tolong bawa balik. Bawa balik. Jadi syarah akan datang, jangan tak mari. Mari lagi lah. Walaupun saya marah ke Jakim. Betul. Kemudian akhir sekali fatwa lah apa semua sekali. Lambat bertindak. Sebenarnya itu sabotaj. Sebelum ini ingat kes apa tu? McDonald. Situ. Tu. McDonald yang nak dibawa di Universiti Melaya oleh Tan Sri Sanusi. Sanusi apa tu? Abdullah Sanusi. Bukan Junaid. Abdullah Sanusi. Abdullah Sanusi tepuk kepala. Saya ada di sini. Tepuk kepala. Masa tu saya pun nak bawa McDonald masuk Akademi Islam. Tapi dia tentang ini Amerika, ini Yahudi, ini apa semua sekali. Sebenarnya McDonald itu dikuasai oleh orang Islam dalam negara ini. Jangan duk cakap tentang di Amerika, ini bukan hal kita. McDonald ini dalam konteks Malaysia. Kita gagal mengambil faham tentang lokal punya keperluan. Ini sabotaj. Sehingga akhirnya McDonald ada di mana-mana. Sebab dah, itu orang Islam terpaksa bekerja untuk mengatasi sabotaj ini. Masuklah dari segi ranking universiti. Ranking universiti. Nak sabotaj Dr. Sharifah, Takwi naik cepat jadi profesor misalnya. Nak sabotaj orang ni, nak sabotaj. Sebab ranking. Sampai gila ranking. Dah. Gila ranking. Jadi kita pun tak tahu sebab orang barat. Jadi ini semua sabotaj untuk mensabotaj orang Islam dalam negara kita. Tapi kita, dan saya nak bangkit sekali lagi, sekarang ni, mengapa Bank Islam, dia punya SC, Bank Negara, sangat ketat, bawa akta-akta baru yang mengetatkan sangat Islamic Banking punya prosedur. Pasal apa? Pasal target untuk mengimbangkan Bank Islam dengan conventional bank sudah hampir dekat. Kalau tidak sabotaj, maka Bank Islam akan mempengaruhi sebab keuntungan dia terjamin. Jatuh, naik, ekonomi pun naik. Maka bagilah ilham kepada mereka ini tuduhan saya lah. Saya nak suruh dia orang jawab. Bagi ilham kepada mereka ini, buat ni, sehingga jadi sempit. Ditanya Daud, betul? Apa tu? Dr. Daud apa ni? Datuk sekarang ni, Datuk baru ni. Dr. Daud apa? Daud Bakar. Macam mana ketat sangat ni? Ini kita nak jaga masa depan, nak suruh stabil. Ini permainan-permainan yang seperti ini, kita perlu faham dalam masyarakat kita sekalipun. Sebab itu saya, kalau dalam hal-hal, saya bercakap bulan depan tentang Akademi Islam, merging dan sebagainya. Antara faedah dan risiko, saya cakap tadi, maknanya, bila faedah itu jelas, kita perlu mengambil risiko, walaupun risiko itu menyebabkan kita terpaksa memikul beban yang besar. Sebab itu orang Islam adalah orang yang berani. Orang Islam ialah satu masyarakat dan bangsa yang bersedia untuk mengambil risiko. Risiko mati kerana pergi berperang. Risiko miskin kerana berjihad. Membelanjakan kepada fisabilillah dan sebagainya. Dengan pengambilan risiko ini, maka kita boleh survive. Maknanya, walaupun dikatakan apabila bertentangan antara maslahah dengan mafsadah, maka mesti diutamakan mafsadah. Itu kaedah yang dibuat secara umum, tetapi dia punya istisnaat itu dalam Al-Qarrafi. Qarrafi mengatakan perkecualian kepada kaedah-kaedah yang ditulis seperti kita dapat dalam Asy-Syatibi lebih besar daripada kaedah itu sendiri. Anaknya lebih besar daripada ibu.
Macam apa? Macam apa? Macam perut dengan tali. Tak tahu tu. Tanya orang Terengganu, dia tahulah. Habis? Okeylah, habis. Okeylah, tak apalah. Mungkin secara kesimpulan saya katakan, teori maqasidus syariah adalah suatu teori yang besar. Ia merupakan style ataupun pendekatan berfikir. Satu perkara lagi yang saya nak sebutkan di sini ialah maqasidus syariah perlu mengambil asas dan keperluan setempat. Oleh kerana itulah apabila saya mencadangkan fiqh Malaysia dan kemudian fiqh Nusantara, inilah asasnya, ialah kita memahami keadaan setempat. Kepada pelajar saya, pukul berapa ni? Dah lah. Jam saya mati. Capnya hebat, Fendi. Tapi mati, 3-4 hari dah mati. Tapi pakailah untuk apa tu? Tahsinat. Pakai juga. Dia macam ni. Kalau kita buka sikit lagi pukul 11 sempat lagi lah. Kalau kita buka kitab fiqh yang pertama kepada pelajar saya lah. Dia kata air yang boleh dibuat wuduk itu adalah sab'u miyahin. Ini saya dah sab'u miyah tu 7 air berasaskan kepada kota Baghdad pada waktu itu. Kata kita baca di situ, kita ada sab'u miyahin. Ini pun ketololan orang Islam. Dia belajar sab'u miyahin. Dia tahu dah benar tak betul, tapi dia belajar juga. Seorang yang bodoh tanya ustaz separuh matang, ustaz, kalau kita ambil semaya dengan air paip, boleh tak? Ustaz kata, bah tak bolehnya. Boleh, itu logik sangat tu, air paip boleh. Apa dia tanya tu? Pasal dia bodoh sangat. Dia kata, ustaz mengajar ada 7 air saja. 7 apa? Dia pun sebutlah. Mana air paipnya? Tak ada. Tak ada air paip. Maka artinya 7 jenis air itu tidak mengambil kira lokal. Tidak mengambil kira keadaan setempat. Mana ada salji? Air salji yang masuk ke ni jatuh. Kena kepala orang bengkok sekali. 40 tahun sekali ada air salji. Tapi di kota Baghdad pada waktu itu, salji turun tiap-tiap tahun. Ini tidak mengambil kira. Politik pun sama, ekonomi pun sama. Sekarang ni saya mula membantah mengapa kita nak ikut orang Timur Tengah, Middle East dalam hal-hal perbankan Islam. Dia kata pasal Timur Tengah lebih alim daripada kita. Tak. Mereka itu lebih hafal kitab-kitab fiqh. Tetapi kealiman berada di negara kita lebih analisis. Kecuali yang ortodoks lah. Jangan ragu-ragu, bagilah pendapat di TV itu. Jangan kata liberal tak liberal. Yang ortodoks tu nak melaksanakan pemikiran yang sudah begitu lama yang dibina di Timur Tengah untuk realiti kita sekarang ini, iaitu telah menunjukkan bahawa Islam itu tidak lagi salihun likulli zamanin wa makanin. Sebab itulah Tun Mahathir bila dia kritik hudud, pedas kritikannya. Sebab separuh daripada kritikannya betul. Cuma kita tak iktiraf. Kita kata 100% itu tak. Kita kena selesaikan. Jadi dalam kuliah yang pertama, saya katakan yang ada di hadapan kita itu ialah beras. Saya nak ingat balik ni. Pasal dia tak hadir kan. Yang ada yang di hadapan kita ialah beras. Kemudian daging. Ada ayam. Ada ikan. Macam-macam ada. Adakah kita boleh mengatakan bahawa ini satu masakan? Belum. Kita hanya ada bahan. Kemudian nak masak ala Arab? Yes, untuk orang Arab. Nak masak ala India? Pergi untuk India. Nak masak orang Kelantan? Cara Kelantan. Ikan singgan, ayam pucik,
nasi belauk, apa lagi. Ini kena ambil selera orang tempatan. Barulah Islam kita boleh diperkenalkan dengan secara yang selesa dalam masyarakat ini. Jadi sekarang ini orang duk bincang tentang nak laksanakan hudud. Okey? Kemudian kerajaan pusat dan kerajaan negeri berpakat nak lantik orang akademik jadi pengurusi dan semua orang akademik. Sampai sekarang tak terlantik. Pasal? Kerana orang politik lebih suka menyelesaikan segala hal dalam bentuk politik. Kata Ku Aziz, orang politik itu pandai bercakap tetapi tidak ada asas akademiknya. Saya tanya Ku Aziz, dia kata saya bagi tahu kat Dr. Mahathir, orang politik bodoh, dia kata. Pasal tak ada ilmu. Kemudian apa Dr. Mahathir kata Pangku? Dia kata kat saya, orang akademik cakap banyak, tak buat kerja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih Prof. Datuk Mahmud Zudi. Saya ingat kita ada masa untuk menerima soal jawab. Saya ingat kalau ada soalan tolong bagi secara ringkas. Kalau ada komen pun boleh tapi secara ringkas. Tapi saya nak sebutkan nama dan terus kepada soalan tersebut. Kalau ada tangan? Ya, sila. Ada mic kat sini depan. Sila. Boleh ni tak? Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang masalah pendekatan maqasidi dengan liberal tu. Macam mana kita nak bezakan supaya kita tak termasuk dalam perangkap liberal. Tapi Datuk sebut juga tentang masalah maqasidi tadi tu, dia berfikirannya lebih liberal sikit. Ya, wallahu alam. Tanya Ustaz Kamil. Dia yang tulis tentang Islam liberal. Dia macam ni lah. Kalau kita keterlaluan dalam segala hal, maka kita jadi ekstremis. Jadi Islam liberal itu ialah satu sikap yang ekstremis di kalangan golongan yang liberal. Jadi kita nak kata liberal itu okey. Liberalism itu, liberal itu okey. Itu konservatif. Liberal, konservatif. Ini wasatiyah. Kita bercakap tentang wasatiyah satu hal lagi. Dia kata wasatiyah mesti duduk tengah-tengah. Jadi, orang maqasidi lebih liberal dan orang syakli lebih konservatif. Orang maqasidi lebih advance dia punya pemikiran. Orang maqasidi dia lebih konservatif lah, konservatif. Parti liberal, parti konservatif. Cuma yang tak bolehnya ialah Islam liberal, iaitu Islam yang tidak mengambil kira asas-asas ijtihad dalam Islam yang ada. Tapi ijtihad secara liberal itu mengikut asas-asas ijtihad yang ada, itu okey. Macam Abdullah ibni Abbas, itu biasanya. Jadi nak lari daripada jerangkap liberal, saya tak tahu dalam kertas ni ke dalam kertas lain ke, sebab maqasid ini saya duk tulis baru ni tentang hudud, semalam tentang keuangan, ini tentang ini, dia macam ni. Selagi kita liberal dalam kerangka yang ada, Qardawi sekarang makin tua makin liberal, sebab dia lebih memahami realiti sekarang. Tapi masih lagi dalam kerangka usulul fiqh yang ada. Maka kita boleh elak diri kita daripada liberalism itu. Begitu juga kalau kita konservatif pun dalam kerangka usul fiqh yang ada, kita boleh konservatif. Tetapi konservatif yang ada sekarang tidak lagi menggunakan usul fiqh. Usul fiqh dia tinggal jauh, dia buang. Bila berlaku persoalan di bank, satu produk baru. Sebab tu di bank Islam, semua produk tu tiru. Bukan ada yang produk original. Nah, ini bukan jadi betul dah? Bukan original. Dia tiru yang konvensional produk, dia kosmetik kan.
dia cari ayat-ayat ataupun ulama-ulama, pemikiran ulama dalam kitab lama tu, dia tempel situ, dia Islamizekan secara kosmetik. Maka ini sangat-sangat konservatif yang keluar daripada kerangka pemikiran Islam. Sama ada konservatif yang keterlaluan ataupun liberal yang keterlaluan mesti ditolak. Maqasidi ialah liberal yang masih berada dalam kerangka pemikiran Islam. Terutama sekali kita boleh lihat dalam usul al-fiqh. Imam Syafi'i, bila dia tengok Imam Malik terlampau pragmatik dan Imam Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah terlampau analisis sangat, comparative analysis dan sebagainya. Dia menegur kedua-dua. Dia kata, orang Madinah, kamu terlampau pragmatik sangat. Macam mana pragmatik? Ada hadis ambil, ada hadis ambil, ada hadis ambil. Tak analisis langsung. Ada saja ambil. Ini satu metod yang salah, kata dia. Kamu ambil hadis, analisis, barulah ambil kesimpulan itu. Dia pergi kepada Iraq, Muhammad bin Hasan dan sebagainya. Dia kata kamu di sini tolak hadis. Guna pemikiran analisis tinggi sangat. Awak sudah sekularkan hukum Islam dengan analisis awak. Jadi macam mana? Ambil hadis analisis. Maka dia telah boleh menyatukan antara pragmatism dengan liberalism dengan analisis Abu Hanifah. Dia boleh melahirkan satu mazhab yang moderate, yang sederhana. Itu keistimewaan Imam Syafi'i. Maknanya dia telah mengembalikan pemikiran yang ekstremis pada waktu itu. Bukan Imam Malik dan Abu Hanifah, tapi murid-murid Maliki dan Abu Hanifah balik pada garis yang asas, disatukan balik. Itu kita katakan maqasidi. Boleh faham tu? Dan orang yang sekarang ni terlampau ekstremis mengikut pandangan-pandangan para fuqaha dalam kitab-kitab mereka itu. Memuja para fuqaha. Ini yang Kasim Mamat cuba jelaskan kepada kita semua. Tetapi dia tidak boleh bezakan antara fuqaha, ulama dan Nabi. Maka dia kata kita jangan puja Nabi. Itu silap. Kita tak boleh puja ulama, tapi puja Nabi itu okey. Sebab Nabi itu sudah tamat kalimat rabbika. Sudah struktur di situ, tak perbaiki lagi. Boleh puja macam mana pun. Cuma perlu kepada pentafsiran baru. Itu yang kita kata. Pentafsiran baru itu, kita boleh jadi liberal, kita boleh jadi konservatif dalam kerangka yang ada. Nak berjalan macam burung ciak, okey. Nak berjalan macam burung bangau, okey. Tapi kalau kita ciak, jangan berjalan macam bangau. Kita orang miskin, nak berfikir macam orang Middle East Timur Tengah. Saya nak bentar lagi, Bank Islam sudah melampau memberi banyak wang kepada orang lain dengan corak Islam kita. Kita dapat kerangka Islamis, syariah compliance, tetapi duit dapat ke orang lain. Sebab kita tidak relatekan kita punya perbankan Islam dengan ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam dan sebagainya. Itu kerangka tu mesti kita jagakan. Tapi kalau liberal sangat, macam Islam liberal tu, tak nak Quran, tak nak hadis, pemikiran saja, itu sudah keluar daripada kerangka usul fiqh. Sebab itu saya kata, kalau nak kita tajdidkan, maka tajdid dalam kerangka usul fiqh. Jangan sampai kita nak baiki usul fiqh. Terima kasih. Ada soalan lagi? Sebelah kanan. Ada lagi. Kalau tak ada soalan, maknanya faham sungguh. Boleh dapat A+. Oh. Dia kena jadi maqasidi lah, baru boleh dapat A+. Tak ada soalan? Kalau tak ada, saya nak stop lah. Okey. Jadi sebab bagi pihak APIUM, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi yang telah menceritakan dengan begitu detail tentang
peranan maqasid dalam pembentukan, saya pun tak ingat tajuk dia. Apa tajuk dia? Okey, maqasid syariah sebagai satu pendekatan dalam memahami dan menelisik hukum Islam. Dan saya kira amat penting dalam suasana hari ini. Kerana kita melihat kepada realiti. Kata Prof. Mahmud Zudi, realiti itu perlu kita melihat sebab kalau kita menceritakan apa sahaja yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan kita mengimplementasikan sebiji-sebiji apa yang ada, maka kita hidup dalam alam yang lama. Sedangkan alam yang sekarang ni lebih mencabar, yang lebih menjurus kepada banyak jihad. Terutama sekali kalau tengok dalam pembincangan tentang di bawah masalah daruriyah itu dalam aspek ekonomi, kita agak-agak ketinggalan yang begitu banyak. Dan bagaimana kita nak membangunkan ekonomi orang Islam, maka kita perlu mengikut perspektif maqasid ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dalam banyak aspek. Dan saya dalam diberi kesempatan dengan Prof dalam platform yang lain telah menceritakan betapa pentingnya kita orang bukan nak menyokong ASB sangat. Saya ada juga menulis, kata Datuk Mahmud Zuhdi ni begitu liberal. Itu istilahnya lah, begitu liberal. Dan saya juga dicop begitu liberal dalam konteks ASB ni. Tapi dalam melihat perspektif, umpamanya pegangan saham PNB dalam Maybank sebagai contohnya yang menyebabkan masalah hukum itu timbul. Bagaimana satu bank yang besar itu dikuasai oleh PNB? Kalau PNB keluar sahaja daripada saham tersebut, pemegang saham itu, siapakah yang akan masuk? Ini kita melihat kepada survival ekonomi orang Islam lah. Tapi kalau kita nak bincang bab riba itu memang tak boleh selesai, memang riba lah. Jadi ini perspektif yang kita kena keluar. Saya guna istilah ayahanda lah, keluar pada kepompong. Kalau kita masih lagi berfikiran bahawa kita bincang memang benda tu haram, tapi dalam perspektif hari ini bagaimana kita nak selesaikan persoalan. Jadi insya-Allah PNB sendiri dia ada dia punya projek khas dia untuk melihat perspektif ini dan kita sama-sama dapat membangun. Kalau kita tidak mengambil pendekatan maqasid ini, kita tidak hidup dalam alam yang nyata. Wallahu a'lam. Saya serah balik kepada pengurusi lantai. Terima kasih diucapkan kepada moderator pentas. Okeylah, saya pengurusi lantai. Terima kasih diucapkan. Baiklah. Maaf, saya tak pernah dengar pengurusi lantai sebenarnya. Baik. Baiklah, sebagai penutup, walaupun sejak jadi pengurusi majlis ni nama saya semakin disebut oleh Datuk, saya buat jugalah sedikit pantun untuk Datuk. Saat saya memikirkan Dr. Sharifah Hayati daripada bulan pertama sampai bulan kelima pun kena je. Dan masih bertahan duduk hadapan tu, masih boleh dibanggakan lah, moga terus popular. Baiklah, sedikit pantun. Anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Hari ini Datuk nampak bersungguh, harap ilmu melekat di ingatan. Ini untuk semua. Tetap tebu, buatkan dayung, hendak berdayung tanah besar. Gunalah ilmu buatkan payung, payung berteduh di padang mahsyar. Okay. Majlis dengan ini melaburkan tirainya. Sebelum itu diingatkan kepada hadirin sekalian, siri ke-6 Syarah Pengajian Syariah dijadualkan, jadual asal, pada 4 Julai 2014 dengan tajuk Pengajian Syariah di Malaysia ditinjau dari perspektif core kurikulum dan kaedah pengajaran. Dan dengan lafaz mulia, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin dipersilakan untuk menjamu selera di luang legar di hadapan Balai Ilmu. Sekian, terima kasih.